Katakanlah kita ni terkena musibah besar nanti. Habis semua kemudahan pun habis. Jadi apa sepatutnya yang kita ada? Atau lebih tepat lagi, apa yang sepatutnya kita sudah ada sediakan? Waktu itu semua tulisan-tulisan pun tak ada, dah musnah. Yang dalam komputer pun mungkin tak boleh dibuka dah. Kita saja dengan kumpulan kita hanyut nun, entah ke mana-mana hanyutnya, tengah lautan ke, di tengah hutan ke, di tempat-tempat di atas daripada awan ke, bukit-bukit lah tu, gunung-gunung. Mungkin tak tahu lagi siapa lagi yang ada dalam dunia ni. Mungkin kita saja contohnya, kan? Jadi apa yang sepatutnya kita ni ada? Maksud dah siap. Dia banyaklah benda-benda yang disenaraikan oleh beberapa pihak untuk kita melangsungkan kita punya kehidupan. Betul belaka, bagus belaka. Cuma di sini kita tak maulah nak berpanjang-panjang cerita semua perkara-perkara senarai semak tu, bukan yang itu. Kita nak cerita ni sikit saja. Antara yang paling penting, yang paling penting ni pun banyak. Antara yang paling penting, sekiranya tinggal kita saja tak apa kerat, dan kita nak menghidupkan dan membangunkan semula kehidupan. Sekiranya dah jadilah padang jarak, padang terkukur, ataupun yalah hanyut tengah-tengah lautan ke. Jadi kita suka untuk mencadangkan dua perkara sekadar cadangan. Yang pertama, mesti ada kitab Al-Quran, sekurang-kurangnya satu. Kalau ada yang dengan terjemahannya lagi bagus. Sebab dalam kalangan yang tinggal itu mungkin tak ada pun yang betul-betul mahir bahasa Arab ni. Tapi sekurang-kurangnya Al-Quran satu. Yang kedua, seboleh-bolehnya kena ada kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa nak kena ada dua perkara ini? Sebab kita nak bangunkan semula masyarakat dan nak bangunkan semula ad-dinnya. Kita tak tahu siapa lagi dalam dunia ni, mungkin dah tak ada orang dah. Kita saja. Mungkin dalam 200-300 orang, 1000 orang. Kalau 1,000,000 orang sekalipun, kita saja. Dan tamadun dah musnah. Kita nak bangunkan balik. Dari segi tamadun tu adalah perkara-perkara nak kena buat. Ni dari segi agama yang selaras dengan agama Islam, atau ringkas cakap ad-din lah. Kena ada kitab Al-Quran sekurang-kurangnya satu. Dan sangat bagus kiranya ada kitab Ihya. Sekurang-kurangnya satu lah, lengkap satu. Al-Quran ni insya-Allah dia tak hilang. Sebab ada dalam hafalan orang. Sama ada secara hafalan penuh ataupun secara yang terpisah-pisah. Dia ada. Tapi manalah tahu kita 200-300 orang ni tak ada pun yang hafal. Kan? Jadi kena ada satu kitab Al-Quran. Selain itu, nak berpada dengan Al-Quran itu, mungkin kita tak ada orang yang mahir pun. Itu yang kena ada huraian kepada Al-Quran itu. Dan antara huraian yang sesuai ialah kitab Ihya Ulumuddin. Sebab dihuraikan. Dihuraikan. Sebab itulah ada ulama-ulama dulu-dulu yang kata, sekiranya lah semua tulisan-tulisan, semua kitab-kitab sudah hilang, terhapus, untuk bangunkan semula ad-din ini, manusia yang berad-din lah, ad-din yang selaras dengan kehendak Allah ni, cukuplah berpada dengan kitab Ihya sahaja. Maksudnya, kalau semua penulisan pun tak ada, tinggal Al-Quran saja dalam ingatan, dan satu kitab saja, berpadalah kitab Ihya tu, insya-Allah dia boleh hidupkan semula satu masyarakat yang ad-din, ada ad-din. Sebab itulah namanya pun Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Bila hidup ilmu agama ni,
ilmu ad-din, ad-din ni ialah luaslah cerita dia. Kita ringkas cakap agama lah. Hidup agama. Hidup ad-din tu agama, ad-din tu cara hidup. Bagi ahli-ahli sufi ialah ada maksud-maksud yang lebih mendalam, lebih luas, lebih tinggi pada nama Ihya Ulumuddin itu saja. Tapi untuk bicara akhir zaman ni, untuk orang-orang macam kita yang biasa-biasa ni, itulah dia. Dengan ihya ini, insya-Allah boleh menghidupkan semula agama dan cara hidup masyarakat yang sesuai dengan kehendak agama. Contohnya, katakanlah kita ni terhanyut, kita saja. Dalam mukim kita ni, kita saja. Manusia lain tak tahu ada ke tak ada. Jadi kita nak menghidupkan semula tu, Al-Quran satu, kitab Ihya satu. InsyaAllah hidup dengan baiklah. Jadi seboleh-bolehnya setiap masjid jami' tu, kalau di negara kita ni, kenalah ada satu set kitab Ihya tu. Kena ada. Al-Quran ada belaka. Di rumah-rumah kita pun ada. Terkejut, tergempar, inilah kita capai dulu Al-Quran. Dan Tok Ketua ke, wakil Tok Ketua ke, capai kitab Ihya. Kita lari ke tengah hutan ke, lari ke puncak gunung di atas daripada awan ke, ataupun kita hanyut di tengah-tengah lautan satu pulau saja. Macam pulau Hawaii itu, kita saja kan, di tengah Pasifik itu tak ada orang lain semua ribu batu. Nak menghidupkan tu, insya-Allah dengan Al-Quran dan kitab Ihya. Capailah yang itu. Benda-benda lain capailah. Untuk keperluan hidup sudah tentu. Tapi ini untuk membangunkan semula ad-din. Sekiranya dapat setiap rumah ada satu pun bagus juga. Manalah tahu tiba-tiba kita dengan jiran-jiran kita saja selamat, 4-5 keluarga. Tengah-tengah hutan macam orang-orang Korawai di Pulau Papua tu. Sampai tahun 1970-an mereka tak pernah tahu ada manusia lain dalam dunia ni. Mereka sangka mereka lah penghuni dunia ni. Sebab jauh di tengah hutan sangat. Manalah tahu kita jadi macam itu. Ada Al-Quran, ada Ihya, insya-Allah boleh hidupkan. Tak adalah kita hidup macam orang tak bertamadun kan. Tak ada sembah pokok, hidup dengan pelbagai bid'ah, akidah tak tentu hala. Jadi penting Al-Quran, kitab Ihya. Benda ni nak berlaku kita tak tahulah bila berlaku, tapi sebagai persediaan. Wallahu a'lam.